Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Delilah Kadir dalam Berita Pagi. Satu jawatan kuasa khas perlu segera ditubuhkan bagi mengkaji kompetensi Dewan Undangan Negeri-Negeri untuk menggumbal undang-undang Islam di bawah enakmen negeri serta bidang kuasa Mahkamah Syariah. Demikian titah Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah berikutan banyak kes yang sedang dibicarakan di bawah bidang kuasa Mahkamah Syariah dicabar di Mahkamah Persekutuan. Baginda yang juga pengerusi Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia MKI bertitah trend sebegini menggambarkan kedudukan enakmen-enakmen negeri yang melibatkan peruntukan bagi kesalahan-kesalahan jenayah syariah semakin tercabar. Sekaligus menjejaskan bidang kuasa Mahkamah Syariah di negeri-negeri untuk membicarakannya. Jawatan kuasa khas itu perlu mengemukakan cadangan pindaan terhadap undang-undang yang berkaitan termasuklah peruntukan-peruntukan perlembagaan persekutuan supaya satu penyelesaian menyeluruh terhadap isu-isu itu dapat dibuat. Ia hendaklah dianggotai pakar undang-undang perlembagaan, pengamal undang-undang sivil dan syariah serta ahli-ahli akademik. Sultan Selangor bertitah demikian pada mesyuarat MKI ke-70 di Dewan Syarahan dan Muzakarah Islam Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Shah Alam. Dalam pada itu, Sultan Selangor bertitah, mesyuarat MKI pada sidang kali ini akan membincangkan satu kertas dasar berkaitan penggunaan kalimah Allah oleh orang bukan Islam dengan menggariskan panduan yang lengkap dan komprehensif. Segala keputusan yang dicapai MKI akan diangkat kepada Majlis Raja-Raja pada mesyuaratnya yang akan datang. Melalui langkah itu, satu dasar berhubung penggunaan kalimah Allah oleh orang bukan Islam di negara ini dimuktamadkan. Pandangan baginda juga telah dipersetujui yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Sultan Selangor turut menzahirkan harapan negeri-negeri yang masih belum menganggotai MKI dapat menyahut pelawaan dan menganggotai platform musyawarah majlis itu secara rasmi. Majlis itu adalah sebuah institusi yang mendapat perkenan Majlis Raja-Raja bukan sahaja dari segi penubuhan, malah dari segi keahliannya. Sultan Sharafuddin bertitah walaupun telah banyak kejayaan dicapai melalui rundingan di platform MKI, masih terdapat pelbagai perkara yang belum selesai yang memerlukan pelibatan semua ahli-ahli mesyuarat mencetuskan idea dan buah fikiran yang bernas. Kerajaan Perpaduan siap siaga menambah baik hal ehwal Islam di Malaysia agar inklusif bukan sahaja kepada umat Islam, malah masyarakat bukan Islam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar menjunjung kasih atas kesudian Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah berkenan mempengerusikan mesyuarat MKI. Beliau yang juga timbalan pengerusi MKI berkata mesyuarat jelas menzahirkan keprihatinan Sultan Selangor terhadap pengurusan hal ehwal Islam di negara ini. Malah kerajaan beriltizam memastikan tadbir urus hal ehwal Islam dilaksanakan sebaiknya seperti mana yang dihasratkan Majlis Raja-Raja. Di samping yakin usaha memperkukuh institusi pengurusan hal ehwal Islam di peringkat persekutuan dan negeri-negeri dapat dilaksanakan secara bersepadu dan berkesan. 14 syarikat ditawarkan dana filem cereka manakala 10 syarikat ditawarkan dana fim. Ia melibatkan peruntukan RM18.3 juta di bawah Finas. Sementara 11 syarikat ditawarkan dana persembahan muzik dan 4 syarikat menerima dana promosi dan antarabangsa dengan peruntukan RM3.3 juta. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil berkata, tahun ini sebanyak RM102 juta diperuntukkan bagi keseluruhan dana kandungan digital DKD. Penerima dana diingatkan supaya melaksanakan projek mengikut kos, tempoh dan skop yang telah ditetapkan. Saya dimaklumkan sebanyak 350 permohonan dana filem cereka dan 118 permohonan dana fame telah diterima.
Semua permohonan telah dinilai secara telus dan berintegriti oleh jawatankuasa yang terdiri dari panel yang profesional serta berkepakaran dan juga wakil kementerian. Beliau berucap dalam majlis penyerahan surat tawaran dana kandungan digital dan pelancaran tabung komuniti filem. Studio Sdn Bhd dengan tajuk projek. Saya rasa bersyukur. Ini adalah lebih kurang usaha bukan saya saja, beramai sebenarnya, termasuklah anak saya yang sekarang bergiat dalam bidang ini dan muzik. Jadi saya syukur. Kandungan ini menggalakkan kita untuk berkarya. Dana kandungan digital yang saya terima ini, insya-Allah saya akan mengadakan persembahan konsert saya yang konsert solo sulung saya. Jadi menjadi impian saya dan sebenarnya dia sangat-sangat menepati perjalanan karier saya sebagai seorang Liza Hanim itu sendiri, kerana saya sendiri bermula dengan kementerian. Saya bermula di RTM dan saya dapat buat konsert selepas 26 tahun juga bersama-sama dengan kementerian. Saya anggap dana kandungan memang sangat menolong untuk industri selepas MCO, sebab sejak MCO 3 tahun dah banyak orang dah tak ada production kan. Dia memang sangat membantu untuk dalam masa pendek ini. So saya anggap ini adalah satu kebaikan kerajaan memprihatinkan industri kita. Beralih ke perkembangan kempen pilihan raya kecil Parlimen Pulai. Bukan bersandarkan sentimen bersemata-mata, Timbalan Pengerusi UMNO Johor yang juga ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO, Datuk Seri Ahmad Maslan mengharapkan pengundi memilih calon yang dapat membawa suara rakyat terus kepada kerajaan negeri dan kerajaan pusat. Berubah. Jadi jangan ubah hanya semata ikut sentimen. Kita hendaklah memikir masa depan kawasan kita, ya. Kawasan kawasan Sempang Jeram ini dan juga kawasan Parlimen Pulai supaya ia boleh terus dibangunkan, dan apa juga permohonan kita akan dilayan sehabis baik oleh kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Beliau turut menafikan sentimen sekiranya pembangkang memenangi PRK di Pulai, pentadbiran kerajaan pusat akan berubah. Tambahnya, kerajaan perpaduan kini mempunyai seramai 148 ahli parlimen yang kesemuanya terikat dengan Akta Anti Lompat Parti termasuk daripada Sabah dan Sarawak. Beliau berkata demikian kepada media selepas hadir dalam ceramah kelompok Pakatan Harapan di Kampung Kenangan Muar. 25 permit diluluskan Polis Johor bagi PRK P161 Pulai dan N13 Simpang Jeram setakat semalam. Jurucakap media PRK Johor, Superintendent Ibrahim Marsum berkata 2 permit ceramah dan 18 permit kempen diluluskan bagi Parlimen Pulai. Manakala 2 permit ceramah dan 3 permit kempen diluluskan bagi kerusi Dun Simpang Jeram, sehingga kini tiada kertas siasatan dibuka. Calon-calon dan parti politik dinasihatkan tidak menyentuh isu sensitif terutama 3R ketika berkempen. Tindakan undang-undang boleh diambil jika ingkar syarat-syarat ditetapkan. Larangan berkempen di masjid atau surau tidak menghalang calon PRK meneruskan kempen. Calon Pakatan Harapan PH Suhaizan Kayat berkata ia tidak menghalang jadual kempen selain menghormati institusi masjid sebagai tempat beribadah dan bukan medan berpolitik. Beliau sempat menyantuni penduduk di Taman Desa Rahmat selain ke kawasan premis perniagaan. Selain Suhaizan, calon lawan dari Perikatan Nasional PN, Zulkifli Jaafar, turut berkempen pada sebelah pagi dan beramah mesra dengan penduduk di Taman Kemas.
Memulakan langkah pertama memerlukan 1000 kekuatan. Langkah seterusnya memerlukan nekat dan juga keyakinan. Namun kita harus sokong dan bantu mereka kerana kepulihan itu pasti. Ayo rakyat Malaysia, jom kita beramai-ramai ke Dataran Putrajaya pada 31 Ogos jam 7 pagi sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan 2023. Datang awal tau. Ada perbarisan dan perarakan, persembahan artis-artis terkenal, persembahan tempur oleh wira-wira negara, persembahan udara dan banyak lagi lah. Jadi jomlah kita ke sana. Tapi jangan lupa layari www.merdeka360.my. Marilah kita semarakkan sambutan Hari Kebangsaan bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Dewan Plenari Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC pada 30 Ogos pukul 2 petang. Bersua kembali, 4 buah unit kedai separa kekal yang dijadikan bengkel kereta musnah terbakar malam tadi di Felda Kampung Rahmat Setiu. Ketika kejadian, 2 keluarga termasuk seorang wanita hamil berjaya menyelamatkan diri selepas melihat api semakin marak. Ketua Zon 1 Jabatan Bomba dan Penyelamat Terengganu, Pegawai Bomba Kanan 1 Yusma Reza Mirza Muhammad Ali berkata 19 anggota bersama 4 jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat Setiu dan Kuala Nerus digerak ke lokasi kejadian. Siasatan awal mendapati keempat-empat kedai musnah 90%. Kita dapat pastikan memang ada perkakasan dan peralatan membaiki kenderaan sebab di bengkel. Yang itu memang banyaklah, termasuk spare part kereta. Yang itu mana kita dapat selamatkan mana yang bagi hadapan saja. Yang lain-lain itu masih lagi kita tengah buat pemadaman. Tiada kemalangan jiwa serta kecederaan dilaporkan. Api dapat dikawal sepenuhnya 8.50 malam. Memuat naik hantaran berbaur ugutan terhadap Perdana Menteri. Seorang lelaki berusia 41 tahun berasal dari Kedah ditahan. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Muhammad Syuhaili Muhammad Zain mengesahkan penahanan yang dibuat pada Ahad. Pihak polis menerima laporan mengenai hantaran menerusi akaun Facebook Jo Jebat Tajudin 3 hari lalu. Pasukan polis daripada Ibu Pejabat Polis Daerah Kuala Muda telah membuat tangkapan di nombor 148 Lorong 3 Taman Desa Budiman, Bedong Kedah terhadap satu penama Muhammad Zulkifli bin Tajudin yang berumur 41 tahun, bekerja sebagai tukang urut dan mempunyai 3 rekod kesalahan salah guna dadah. Suspek direman 4 hari bermula semalam. Polis membuka kertas siasatan berhubung kenyataan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang yang menyentuh isu agama, raja dan kaum 3R semasa ceramah perdana Perikatan Nasional di Markas PAS di Muar Johor. Siasatan dibuat di bawah Seksyen 4-1-A Akta Hasutan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Mengambil daripada situ, saya mengharap pihak masyarakat tidak membuat sebarang spekulasi dan memburukkan lagi keadaan dalam kehangatan pilihan raya kecil di Johor, yang mana yang dihormati Ketua Polis Negara pun telah mengingatkan semua bahawa isu-isu 3R ini janganlah dimainkan semasa tempoh berkempen ini nanti. Pihak polis juga telah menghubungi Presiden PAS untuk bertanya kelapangan masa beliau untuk dipanggil soal siasat.
Isu Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil yang didakwa berkempen di dalam sebuah masjid di Kundang Rawang pada Julai lepas telah selesai. Ia menerusi siasatan yang dijalankan Majlis Agama Islam Selangor MAIS. Pengerusi MAIS, Tan Sri Abdul Aziz Muhammad Yusof berkata siasatan pihaknya mendapati pengarah komunikasi Pakatan Harapan PH itu hanya menyatakan tentang isu semasa dan bukan berkaitan isu politik. Tapi dia menjawab soalan berkaitan dengan konsert, tindakan yang telah diambil untuk menamatkan konsert berkenaan kerana telah melanggar syarat-syarat yang dipersetujui bersama. Dia tak jawab pasal, dia tak sebut pasal politik dalam masjid itu. Beliau berkata kepada media selepas menyempurnakan program serahan Jalu Gemilang dan pelepasan konvoi Ziarah Merdeka MAIS di Shah Alam, Selangor. Perkembangan kes dera bayi berusia 12 bulan di Pulau Pinang, 4 lelaki dan 5 wanita direman bermula semalam. Perintah reman dikeluarkan Magistrate Muhammad Firdaus Abdul Wahab di Mahkamah Magistrate Bukit Metajam. Lelaki berusia 34 tahun dipercayai suspek utama dengan seorang wanita berusia 36 tahun yang tinggal serumah dengannya direman 7 hari. Manakala ibu dan nenek kepada mangsa yang masing-masing berusia 16 dan 40-an itu termasuk 6 lagi suspek direman selama 3 hari bermula semalam. Bayi berusia setahun itu mengalami kecederaan parah pada anggota badan selain proses bedah siasat selesai dibuat semalam. Sebelum ini, Polis Daerah Seberang Perai Tengah mengesahkan penahanan kesemua individu berkenaan. Dalam kejadian Sabtu lalu, mangsa dibawa ke hospital selepas tidak sedarkan diri oleh seorang lelaki. Lelaki itu kemudian meninggalkan bayi berkenaan di hospital semasa pegawai perubatan memberikan rawatan awal. Pegawai perubatan juga mengesahkan mangsa telah meninggal dunia sebelum kes dilaporkan kepada pihak polis. Seramai 30 anggota Maritim Malaysia menyertai sesi latihan khas bersama pengawal pantai Amerika Syarikat USCG Munro di Akademi Maritim Sultan Ahmad Shah Kuantan. Selain meningkatkan pengetahuan, sesi ini membolehkan agensi kedua-dua negara untuk saling berkongsi kepakaran. Malah langkah proaktif ini juga dapat meningkatkan keselamatan dan keamanan perairan. Kita akan rancang bersama-sama dengan pihak West Coast Guard dari sudut search and rescue. Iaitu bagaimana kita nak membuat penyelamat, mencari dan menyelamat. Seandainya berlaku sesuatu kejadian ataupun insiden yang besar di tengah laut. Jadi dengan kemahiran yang mereka ada, kelengkapan yang mereka ada, sekurang-kurangnya kita boleh belajar daripada mereka. Selain itu, 2 pegawai maritim Malaysia juga diberi peluang untuk menyertai on-board training bersama USCG Munro sebagai platform mengukuhkan kerjasama kedua-dua pihak. Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin Almarhum Sultan Badli Shah berkenan berangkat ke Majlis Bacaan Yasin dan Doa sempena sambutan Hari Kebangsaan peringkat Negeri Kedah. Majlis diadakan di Masjid Zahir Al-Usta. Turut berangkat Raja Muda Kedah Tengku Sarafuddin Badli Shah Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin. Keberangkatan tiba baginda Tuanku disambut oleh Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Kedah Ustaz Muhammad Azam Abdul Samad mewakili Menteri Besar Kedah, Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah Datuk Seri Norizan Khazali, Ahli-Ahli Mesyuarat Kerajaan Negeri Kedah serta Div-Div kenamaan yang lain. Baginda Tuanku berdua menunaikan solat fardu maghrib dan bacaan Yasin bersama-sama hadirin yang hadir pada majlis tersebut dan seterusnya sekali lagi bersama-sama menunaikan solat fardu isyak sebelum berangkat pulang.
Kemeriahan sambutan Bulan Kebangsaan terus di Semarak. Turut tidak ketinggalan, RTM Perak menghasilkan replika jalu gemilang menggunakan bahan terbuang serta kuih tradisional onde-onde. Lebih 500 tempurung kelapa dicat bagi menghasilkan replika tersebut. Pengarahnya Muhammad Yusni Muhammad Ali berkata, selain merapatkan hubungan sesama kaki tangan, ia juga bertujuan menyemai rasa cinta kepada negara. Ini dapat menyemarakkan lagi kita punya Hari Kebangsaan kita pada tahun ini, dan kita juga mewawarkan kepada masyarakat di luar sana untuk sama-sama menyemarakkan lagi semangat kebangsaan kita pada tahun ini. Dengan adanya program ini juga lagi kita rasa perlu diteruskan lagi di masa-masa akan datang supaya program seperti ini lagi dapat menyemai semangat kecintaan kita kepada negara. Sempena Bulan Kebangsaan, RTM Perak turut menganjurkan fun run dan pertandingan badminton melibatkan semua kaki tangan jabatan itu. Seramai 40 orang veteran tentera yang pernah berkhidmat ketika zaman konfrontasi dan darurat menghadapi komunis dihimpunkan dalam program Semarak Merdeka Pahlawan Negara. Program itu dianjurkan Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim Wilayah Utara dengan kerjasama Persatuan Amal Bakti Perlis. Menurut Pengerusi Persatuan Amal Bakti Perlis, Arif Afandi Arifin, pelaksanaan program tersebut sebagai medan berkongsi pengalaman setiap veteran tentera dalam mempertahankan kemerdekaan negara selain merapatkan kembali hubungan sesama veteran mereka. Kesemua veteran tentera yang hadir berusia 70 tahun ke atas menerima sumbangan yang disampaikan Yadim dan Persatuan Amal Bakti Perlis sebagai tanda ingatan. Bila berita luar negara, Kerajaan Baharu Thailand mula dibentuk dengan Perdana Menteri Srettha Thavisin memuktamadkan barisan kabinetnya. Senarai menteri dan portfolio mereka akan diserahkan kepada Sekretariat Kabinet untuk tapisan. Selepas mendapat persetujuan Kabinet, ia akan dipersembah untuk pengesahan diraja. Media tempatan melaporkan bekas taikun hartanah itu dijangka mengambil peranan tambahan sebagai Menteri Kewangan dalam Kabinetnya. Parti Pheu Thai yang mengetuai gabungan 11 parti itu berkemungkinan mengekalkan kementerian utama seperti pengangkutan, perdagangan, kesihatan awam dan hal ehwal luar. Parti Bumjai Thai pula dijangka mengekalkan portfolio Kementerian Dalam Negeri, Pendidikan, Buruh dan Pendidikan Tinggi, Penyelidikan Sains dan Inovasi. Sementara itu, Parti Palang Pracarat yang pro-tentera akan mengekalkan portfolio Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar, Pertanian dan Koperasi. Parti United Thai Nation yang menyokong bekas Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha akan mengekalkan Kementerian Tenaga dan Industri. Srettha yang berusia 61 tahun telah dipilih dan disahkan sebagai Perdana Menteri ke-30 Thailand minggu lalu. Pasukan Pemadam Kebakaran Indonesia kini giat menangani kebakaran salah satu tapak pelupusan sampah terbesar di Indonesia. Kebakaran di kawasan pengumpulan sisa sari mukti tercetus sejak Sabtu itu terus merebak dan menjejaskan 151 hektar kawasan. Badan Nasional Pengurusan Bencana memaklumkan kebakaran dikatakan berpunca daripada puntung rokok. Pencemaran asap kebakaran juga berlaku hingga menjejaskan beberapa kawasan perumahan berdekatan. Kerajaan Tempatan Bandung Barat juga telah mengisytiharkan darurat selepas terdapat kes penduduk mengalami kesukaran bernafas dan sakit mata. Sekolah berdekatan juga kini terpaksa mengadakan kelas dalam talian untuk melindungi pelajar daripada pencemaran asap. Pusat pelupusan sampah yang terletak di Kabupaten Bandung Barat menghasilkan 1,500 tan sampah setiap hari.
Baiklah berita sukan, skuad hoki 5 sebelah wanita kebangsaan mengesahkan slot ke Piala Dunia Masket Oman 2024 selepas meraih tempat ketiga di Piala Asia Wanita 2023. Aksi penentuan tempat ketiga antara Malaysia dan Indonesia berkesudahan dengan skuad Nabil Fikri menang menerusi penalti shootout. Indonesia terlebih dahulu mendahului 3-0 pada separuh masa pertama. Zati Aliani Muhammad Zubair berjaya merapatkan kedudukan di penghujung babak pertama, namun Nisa Indira memastikan Indonesia selesa menuju rehat dengan 4-1. Memasuki babak kedua, skuad Nabil Fikri memperkemas permainan dengan meraih 3 gol untuk mengheret perlawanan ke babak penentuan shootout. Penjaga gawang Siti Nur Hafizah Zainuddin cemerlang menyelamatkan 2 shootout dari Indonesia. Selain Zati Aliani dan Dian Nur Syakira Najwa berjaya memastikan kemenangan buat skuad negara. KBS telah menerima 8 permohonan daripada Persatuan Sukan Kebangsaan PSK bagi inisiatif Satu Sukan Satu Fasiliti. Permohonan ini telah diselaraskan dengan fasiliti dan kemudahan di bawah KBS demi mendapatkan tempat latihan tetap bagi tujuan pembangunan prestasi dan bakat sukan. Han Ayuh memaklumkan inisiatif ini dapat mengoptimumkan penggunaan fasiliti dan kemudahan sukan sama ada di bawah kerajaan atau swasta. Ada 2 lagi persatuan sukan yang telah berjumpa dengan kita dan kita masih sedang membantu mereka. Satunya adalah untuk wrestling dan yang keduanya adalah oh my goodness, it slipped my mind. Pingpong. Okey, untuk pingpong. Jadi pingpong merupakan sukan besar kita dan kita sedang mencari dewan yang sangat besar untuk meletak banyak meja pingpong. Beliau ditemui media ketika sidang media inisiatif Satu Sukan Satu Fasiliti di Dewan Perdana Institut Sukan Negara ISN. KBS turut menyeru mana-mana pemilik fasiliti sukan sama ada dari pihak kerajaan maupun swasta untuk tampil ke hadapan menawarkan fasiliti sukan kepada PSK. Perkembangan Formula 1 Grand Prix Belanda, pelumba Red Bull Max Verstappen mencatat kemenangan ke-9 berturut-turut musim ini sekaligus menyamai pencapaian di laka bekas pelumba pasukan itu Sebastian Vettel pada 2013. Verstappen melintasi garisan penamat 3.744 saat di depan pelumba veteran Fernando Alonso yang mewakili pasukan Aston Martin. Tempat ketiga dimenangi pelumba Alpine Pierre Gasly yang ketinggalan 7.058 saat di belakang Verstappen. Hujan yang mula turun seawal pusingan kedua memaksa pelumba menuju ke hentian pit bagi menukar tayar bagi keadaan lita basah. Saingan akhirnya dihentikan pada pusingan ke-65 selepas hujan lebat menyebabkan perlumbaan tidak selamat untuk diteruskan. Verstappen yang mendahului selepas perlumbaan bersambung kekal konsisten dan seterusnya mengesahkan kejuaraan. Kemenangan membolehkan pelumba berusia 25 tahun itu terus menguasai kedudukan teratas pelumba dengan mengumpul 339 mata, 138 mata di depan rakan sepasukan Sergio Perez. Baiklah, berita pagi berakhir di sini. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.